Okey, ini adalah tajuk kita hari ini, bab 4, kod arahan. Kita akan tengok subtopik 4.1, kod arahan, bermula di muka surat 94. Okay. Sebab kita belajar tentang kod arahan, dia melibatkan arahan kepada komputer atau mesin atau robot. Jadi saya gunakan background robot juga. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini yang bahagian pendaftaran. Okay, pendaftaran masuk ke hotel. Lepas tu robot akan tolong bawakan beg, tunjukkan bilik anda. Lepas tu yang ni dia adalah sebagai pembantu bilik. Okay, pembantu bilik yang akan buka lampu dan langsir bilik serta jam penggera. Okay. Okay, kita tengok 4.1 kod arahan. Apa dia kod arahan? Okay, kod arahan ialah satu arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tugas. Yang ni kena ingat tau, ni definisi kod arahan. Apa dia kod arahan? Satu arahan. Sebenarnya bukan satu arahan, satu set. Okay, satu set arahan. Dia ada banyak arahan, banyak baris. Satu set arahan. Okay, ini poin yang pertama. Kalau nak hafal ya, satu set arahan yang buat apa? Mengarahkan komputer. Dan yang ketiga, untuk melakukan sesuatu tugas. Okey? Okey ya, definisi kod arahan. Kod ini boleh disimpan dalam ingatan. Disimpan dalam ingatan dan digunakan semula. Okay, kod arahan yang kita tulis, kita boleh gunakan berulang kali. Okay, kita boleh run, boleh laksanakan berulang kali. Kod arahan ditulis dalam suatu bahasa komputer. Yang ni penting. Kod arahan ni ditulis dalam bahasa komputer yang boleh difahami oleh komputer. Ingat, kod arahan ditulis dalam bahasa komputer. Bahasa komputer ni bahasa yang difahami oleh komputer. Dia ada banyak jenis bahasa komputer. Banyak cara untuk kita nak tulis kod arahan. Antara bahasa komputer ataupun kita panggil sebagai bahasa pengaturcaraan komputer. Bahasa pengaturcaraan. Okay, programming. Pengaturcaraan ialah programming language. Okay, antaranya, siapa tahu? Siapa boleh bagi contoh? Contoh bahasa pengaturcaraan. Yang pertama ialah contoh bahasa yang kita guna untuk buat laman web. Okay, bahasa HTML. Okay, Hypertext Markup Language. Yang kedua, yang kita nak belajar tingkatan 1 ni, lepas ni kita akan belajar bahasa Scratch. Okay, bahasa pengaturcaraan Scratch. Okay, kita ada banyak lagi, nanti tingkatan 2 awak akan belajar bahasa pengaturcaraan iaitu Python. Okay, ada banyak lagi, ada Java, JavaScript, PHP. Okay, semua tu adalah bahasa pengaturcaraan. Okay. Maksudnya kod arahan tu ditulis dalam bahasa pengaturcaraan yang boleh difahami oleh komputer. Okay, next. Satu set kod arahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan suatu tugas dipanggil aturcara atau program komputer. Okay, ni yang penting ni. Aturcara ataupun program komputer. Aturcara atau program komputer ialah satu set arahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Okay, kena ingat kelas. Okay, ini adalah definisi untuk aturcara. Aturcara ataupun kita panggil sebagai program komputer. Ialah satu set arahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan sesuatu tugas. 3 poin ni kena ingat.
Okay, untuk definisi atau cara atau program komputer. Okay. Okay, next 4.1.1. Pemboleh ubah dan operator matematik. Pemboleh ubah. Okay, kat sini kita akan tengok dua benda iaitu pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengaturcaraan. Okay, secara tak langsung dalam bab 3 hari tu algoritma, kita dah belajar dah pemboleh ubah ni. Saya ada terang dah sikit-sikit tu. Okay, dan juga hari ni kita akan tengok juga operator matematik. Next. Okay, apa dia pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah satu storan ingatan. Okay, storan ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk simpan data yang perlu diolah kemudian. Okay, kena ingat pemboleh ubah ialah storan ingatan, ini poin pertama, yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data. Okay, menyimpan data, data tu perlu diolah. Perlu diolah maksudnya perlu diubah suai. Diubah suai. Okay. Kemudian. Okay, contoh macam kita buat sebelum ni lah. Kan? Masa bab 3 algoritma kita ada guna pemboleh ubah yang paling mudah, norm. Okay. Norm untuk nombor. Okay. Mungkin kita letak nilai awal dia kosong. Lepas tu bila kita laksanakan nilai kosong mungkin berubah lah jadi 1, lepas tu berubah jadi 2, berubah jadi 3 dan seterusnya. Ini maksudnya data dalam pemboleh ubah ni data tu yang 012 tu. Yang ni adalah data. Norm ni apa? Nombor. Norm ni nombor. Nombor ni mewakili nama pemboleh ubah. Ya. Ini bawah ni nama pemboleh ubah. Yang dalam tu nilai. Data tu adalah nilai. Nilai pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okay, 0123 tu. Okay, kita tengok lagi. Pemboleh ubah menyimpan data dalam bentuk. Pemboleh ubah menyimpan data dalam bentuk yang pertama. Bentuk-bentuk data dalam pemboleh ubah. Yang pertama ialah nilai berangka. Nilai berangka. Angka ni maksudnya apa? Nombor. Nombor dia ada dua jenis. Ada yang integer, ada yang nombor perpuluhan. Apa beza integer dengan nombor perpuluhan? Integer nombor bulat. Ya, pandai. Integer ni adalah nombor bulat. Tak ada titik perpuluhan. Tapi nombor perpuluhan ni nombor yang ada titik perpuluhan lah. Okay, itu adalah jenis pemboleh ubah yang pertama. Yang kedua adalah teks. Teks tu, kalau bahasa kita panggil tulisan lah. Tulisan ke, perkataan ke. Okay. Teks tu adalah satu abjad atau beberapa abjad. Satu abjad, contoh A. Okay, grade kita A kan. Jantina, kita boleh letak P, perempuan ataupun L. Setiap satu ni sebiji-sebiji ni adalah abjad. Okay. Tapi apabila abjad ni kita gabungkan ataupun terdapat lebih dari satu abjad, itu dipanggil sebagai perkataan. Ni beberapa abjad. Kita panggil sebagai perkataan. Perkataan. Okay, contoh perkataan grade. G-R-E-D. Ada berapa abjad kat sini? Dalam perkataan grade ada berapa abjad? 4 abjad, ya. Itu maksud saya. Gabungan abjad akan membentuk perkataan. Okay, macam ni juga nama kan. Ada 4 abjad juga. Ini kita panggil sebagai teks. Okay, teks. Yang seterusnya, pemboleh ubah jenis yang ketiga adalah nilai logik. Nilai logik, yang ni kita selalu guna dah sebelum ni. Nilai logik ada dua nilai. Dua nilai sahaja, iaitu benar atau palsu.
Okay, benar atau palsu. Ataupun kita kata true atau true atau apa? False kan? Kalau tak nak guna true atau false, boleh kata yang ni ya atau tidak. Okay, dia ada dua nilai saja. Ya tidak ataupun true false ataupun benar palsu. Macam tu. Okay, next. Data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh diolah. Data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh diolah. Apa maksud diolah ni? Zikian, apa maksud boleh diolah? Syuhui ke? Farah, apa maksud boleh diubah? Data dalam pemboleh ubah boleh diolah. Apa maksud diolah? Apa dia kelas? Olah. Olah tu apa? Apa maksud boleh diolah? Boleh tadi saya bagi contoh dah. Mula-mula dia jadi kosong, lepas tu 1, lepas tu 2 dan seterusnya. Boleh di apa? Ubah. Ya, boleh diubah. Sebab itulah nama dia pemboleh ubah. Sebab data dalam tu boleh diubah. Okey? Okey. Pemboleh ubah mewakili data yang hendak dimasukkan ke dalam program. Mewakili data yang hendak dimasukkan ke dalam program. Okay. Selalunya kita minta pengguna masukkan data. Contohnya, masukkan nama anda. Okay, ada pemboleh ubah nama. Okay, pengguna akan masukkan nama dia. Aina, kan? Macam tu. Itu maksudnya pemboleh ubah mewakili data ni yang dimasukkan oleh pengguna, yang dimasukkan ke dalam program. Ada soalan tanya ya? Apabila program diuji lari atau dilaksanakan, atau diuji lari, dalam programming kita panggil run. Apabila program dirunkan, diuji lari, pemboleh ubah akan digantikan dengan data yang sebenar. Okay, semasa kita laksanakan atur cara, pemboleh ubah tu akan digantikan dengan nilai data sebenar. Okay, kalau kita guna nama, dia akan ambil nilai Aina dalam tu. Itulah kan? Hal ini membenarkan suatu program untuk memproses set data yang berlainan. Maksudnya, sebab nilai dalam ni boleh berubah-ubah, maksudnya program tu boleh memproses jenis set data yang berlainan. Set dia kosong, lepas tu dia 1, 2 dan seterusnya macam tu. Okey, kalaulah saya ada pemboleh ubah iaitu kelas. Katakan saya ada nama pemboleh ubah kelas. Okey, agak-agak awak dalam ni, apa nilai dia? Kalau ikut yang tingkatan 1. Kita bagi contoh. Kelas. Nama kelas. Apa data yang mungkin bagi pemboleh ubah kelas untuk sekolah kita? Cepat. Kelas apa yang ada? KRK. Ya, macam tu. KRK kan? Ataupun kalau bukan KRK boleh juga progresif kan? Kalau bukan progresif, yang lain-lain itulah. Maksudnya nilai data dalam pemboleh ubah ni boleh berubah. Dia sentiasa bertukar. Okay, kalau progresif dia kena buang dulu KRK, ganti progresif masuk dalam ni. Okay. Pemboleh ubah ialah data yang disimpan. Data yang disimpan dalam, yang ni lah yang kita bincang tadi, dalam nilai berangka. Nombor kan? Dalam bentuk teks. Okay. Teks ni sama ada apa tadi? Abjad atau? Ya, abjad atau? Gabungan abjad. Okay. Dan juga jenis yang ketiga adalah nilai logik. Nilai logik ada berapa nilai kelas? 2.
Ya, ada 2 saja nilai dia. Okey, kita tengok contoh-contoh dia. Kalau nilai berangka, tu contoh dia. Kalau nilai berangka mungkin 0, 1, 2, 3. Yang ni angka ni adalah nombor bulat. Ataupun kita panggil sebagai apa nombor bulat? Integer. Ya, integer. Okey. Nilai berangka kan tadi ada 2 jenis. Integer. Yang ni 2 ni pula? Perpuluhan. Ha? Nombor bulat Perpuluhan. perpuluhan. Oh, saya silap dengar. Ya, ni adalah nombor perpuluhan, betul. Okay, next. Teks. Teks tu kita ada 2 jenis tadi kan? Yang ni yang jenis apa ni? Abjad. Ya, abjad. Yang ni? Gabungan abjad ataupun perkataan. Okay, nanti kita akan guna istilah string. S-T-R-I-N-G. String. Tak nampak pula. String. S-T-R-I-N-G. String tu untuk perkataan. Ni, 2 ni. String. Kalau yang ni, abjad ni. Abjad, kita akan guna istilah char. C-H-A-R. Char untuk karakter. Okay, abjad tu adalah karakter. Karakter singkatan dia char. Okey. Boleh tak? Kai Walin. Next, nilai logik ni lah 2 nilai tu kan. Ini nilai yang pertama benar, nilai kedua adalah palsu. Okey. Next. Sikit je nak belajar hari ni. Benda-benda ni je. Memang kita dah pernah belajar dah sebelum ni. Okey, seterusnya operator matematik. Operator matematik, nama pun matematik. Operator. Operator tu maksudnya simbol. Operator matematik ialah, ni definisi dia. Simbol-simbol yang digunakan dalam menjalankan operasi matematik. Simbol-simbol yang digunakan dalam operasi matematik. Dalam kod arahan. Okay, simbol-simbol untuk buat operasi matematik. Mudah je. Operasi matematik melibatkan operasi asas seperti tambah, tolak, darab, bahagi. Okay, untuk tingkatan 1 kita akan belajar 4 ni je. 4 operator ni saja. Iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Program komputer sering digunakan untuk membuat pengiraan. Maka operator matematik digunakan semasa membina pengaturcaraan untuk program-program komputer yang membuat pengiraan. Okay. Dia kata kat sini program komputer memang tak boleh lari, mesti ada pengiraan. Mesti ada pengiraan. Jadi bila pengiraan mestilah menggunakan apa? Menggunakan operator matematik. Okay. Jangan lena. Okay. Next, operator matematik, simbol dan contoh. Operator matematik yang pertama ialah tambah. Tambah. Dalam matematik kita guna simbol tambah macam ni kan. 2 ni adalah simbol. Okay. Dalam kehidupan harian kita guna tambah macam ni. Dalam komputer pun guna tambah macam ni. Sama. Contohnya 2 tambah 3. Okay. Kalau dalam komputer pun 2 tambah 3 macam tu. Yang ni dalam komputer. Yang ni dalam komputer. Perwakilan dalam komputer. Okey, seterusnya nombor 2 kita ada tolak. Okey, tolak. Tolaklah simbol macam ni. Dalam komputer pun guna tolak juga. Sama. Contoh operasi 5 tolak 4. Dalam komputer pun 5 tolak 4 juga. Sama. Kan? Sama dua-dua ni. Terusnya darab. Yang ketiga adalah operasi darab. Darab dalam kehidupan harian, hari-hari kita guna darab macam ni. Tapi dalam komputer dia guna star macam ni ya. Dia tak sama kan? Dalam kehidupan harian kita tulis 3 darab 5. Tapi dalam komputer darab ni yang macam X ni kita gantikan dengan simbol. Simbol star ni.
Okay. Ni kena ingat. Kalau guna darab macam ni dalam komputer dia tak kenal. Okay. Seterusnya bahagi. Operator matematik yang keempat. Bahagi. Bahagi macam ni. Dalam komputer dia guna ni. Slash. Okay. 10 bahagi 2 dalam komputer adalah 10/2 macam ni. Okay. Boleh tak? So yang ni yang berbeza. Okay. 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 Tak pernah tak okay. Ya. Okay. Yang ni praktis aplikasi 4.1 daripada buku teks. Okay. Yang ni saya nak kita buat menggunakan program Scratch. Aplikasi Scratch. Bahasa pengaturcaraan Scratch. Rasanya awak pernah guna dah ni yang ada gambar kucing tu. Pernah guna dah? Tak. Tak. Okey, kita tengok dulu soalan. Sekali saya tunjuk macam mana nak guna. Mengira luas segi 4 sama sisi. Apabila pengguna memasukkan ukuran sisi. Segi 4 sama sisi. Okey, segi 4 sama sisi, segi 4 sama lah. Sama kan? Contohnya, kalau yang ni 5, semua 5 lah. Dia nak kira apa? Luas. Kalau luas mestilah panjang darab lebar kan? Panjang darab lebar. Iaitu 5/5. Okay. Dia suruh kita gunakan perisian Scratch. Nanti saya tunjuk. Kita akan guna secara online. Tak payah install. Dekat telefon pun boleh guna. Pilih peperi yang anda gemari. Peperi. Peperi tu. Peperi ni istilah dalam BM. Dalam Scratch dia guna istilah sprite. Gambar kucing tu. Sprite. S-P-R-I-T-E. Sprite. Pilih kategori blok dan tarik blok atau cara yang dikehendaki ke script area. Okey, kategori blok yang sini. Yang ni adalah kategori blok. Blok ni kita ada banyak jenis. Okey. Ini adalah kategori blok. Dalam event ada banyak kod arahan dia. Okay, banyak arahan. Dalam sensing pun ada banyak-banyak. Ni pun banyak juga. Pilih kategori blok. Yang pertama pilih kategori blok. Tarik. Pilih kategori blok. Katakan event. Event warna dia. Dalam Scratch ni kita senang nak kenal ikut warna dia. Okay, contoh kalau event warna dia koko macam ni kan. Kita cari dekat color koko. Klik dekat event. Lepas tu dia akan keluar yang ni. When click. Okay, kita pilih dulu event, lepas tu ambil when click, tarik when click ni masuk ke ni. Yang ni adalah script area. Script area. Script tu macam atur cara kita lah. Kawasan untuk kita nak tulis atur cara. Atur cara seperti berikut dibina. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia mula dengan when click, apabila pengguna klik, ask, minta. Apakah ukuran sisi segi 4 sama? And wait. Ask tu kita minta pengguna masukkan ukuran segi 4 sama. Say join, ukuran luas segi 4 sama ialah answer darab answer. Answer ni, tadi kan kita minta arahan apakah ukuran bagi segi 4 sama. Apakah ukuran dia. Jadi kita tunggu pengguna masukkan ukuran. Ukuran ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama answer. Boleh tak kelas? Boleh. Pemboleh ubah tu nama dia answer. Sebab tu kita guna yang ni. Kalau pengguna masukkan 5, macam contoh saya buat segi 4 tadi, sisi dia panjang dia 5. Jadi bila sampai dekat arahan yang ketiga ni, dia akan buat operasi matematik. Ni, operasi matematik dia menggunakan operator apa? Operator apa yang dia guna untuk kira luas segi 4 sama? Ni. Darab. Darab, betul. Dia guna yang star macam ni kan? Asterisk dia panggil. Okay. Answer ni pemboleh ubah. Answer ni adalah pemboleh ubah. Nampak ni? Pemboleh ubah kan? Bila dia jumpa pemboleh ubah,
dia akan gantikan dengan nilai dalam pemboleh ubah. Jadi dia akan gantikan dengan nilai apa? Nilai apa kelas? 5. Ya, nilai 5 ni. Nilai 5 ni akan masuk ke sini. Okey, yang ni jadi 5. Darab. Yang ni pun pemboleh ubah juga. Ganti dengan 5. 5 darab 5 berapa? 20? 25. 25. Okey, macam itulah dia punya perjalanan. Nanti dia akan tunjuk jawapan dekat kita. Dia akan tunjuk ni ukuran luas segi 4 sama ialah keluar 25. Okey, hasil pengiraan dia, output dia 25. Okey. Kat sini dia berkata answer ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk simpan input oleh pengguna. Betul lah pengguna input 5 kan? Dia akan simpan sekejap, dia pegang sekejap. Komputer kemudian akan menggunakan operasi darab ke atas nilai berangka yang disimpan dalam pemboleh ubah answer untuk mendapatkan ukuran luas segi 4 sama sisi. Kenapa dia panggil pemboleh ubah dalam tu? Kenapa dia panggil pemboleh ubah kelas? Kerana dia berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Ikut sukalah pengguna nak masukkan berapa kan? Mungkin dia masuk 5, mungkin dia masuk 10 ke, ikut suka dia. Sebab itulah pemboleh ubah. Okay, next. Tak faham tanya, saya rasa benda ni senang je. Kalau tak faham tanya Okay, selain daripada latihan tadi, awak juga cuba buat latihan ni nanti. Bina satu atur cara dalam perisian Scratch yang mengira perimeter sebuah segi 4 sama sisi. Kita nak kira perimeter pula. Kalau perimeter segi 4 sama sisi macam tadi juga, segi 4 sama sisi. Okay. Kalau perimeter macam mana nak buat? Tambah semua. Tambah semua, betul? Ataupun darab, kan? 4 sisi darab dengan answer. Pemboleh ubah dalam answer tu. Berapa yang pengguna masukkan? Macam kalau 5, 4 darab 5, 20 kan? Nanti cuba buat. Tengok contoh yang sebelum ni, yang tadi. Okay, next. Okay, yang tu saja. Dan tak habis lagi, tunggu Zat. Saya nak tunjuk macam mana nak guna Scratch. Okay, guna terus dekat Google Chrome. Okay, kalau yang pakai telefon pun boleh buat tau. Cuba buat nah. Okay, ini adalah step-step dia. Mula-mula, nampak tak ni? Nampak. Kan? Yang pertama arahan dia apa? Baca Zat. Buka Google Chrome. Type scratch.me.edu. Ya, betul. Buka Google Chrome, type. Okay, type dekat atas ni. Mula-mula type kat atas ni. Catat dekat buku nota ke kat mana-mana. Nanti nak cuba buat. Saya akan kongsi juga slide ni. Sekejap. Okay. Scratch.mit.edu. Bila type yang tu dia akan keluar macam ni. Boleh? Okey dah. Okay. Type yang ni kan. Lepas tu ikut arahan bawah ni. Arahan bawah ni. Macam yang saya tunjuk ni lah. Klik yang ni. Yang saya bulat-bulat tu. Semua orang boleh ikut ya. Ya Zikian, okay. Okay, klik dekat join. Mula-mula sekali kita kena buat account kita dulu. Bukan sign in. Patutnya sign up. Tapi dekat sini dia tak guna sign up, dia guna join. Klik kat join. Okay, kita kena buka account dulu. Lepas tu apa nak kena buat? Kena isi macam ni. Create username. Letaklah nama awak. Okay. Lepas tu create a password. Password. Saya cadangkan awak guna password yang MOE tu. SMK Perlis 2021. Supaya senang, tak lupa kan. Lepas tu next. Okay. Ini saya akan share nanti, tak apa. Lepas tu, what country do you live? Pilih Malaysia, ambil next. Lepas tu, senang je. When you were born. Okay, ini bulan lahir, tahun lahir, next. What's your gender? Masukkan jantina. Sama ada male atau female. Yang lain tak berkaitan. Next. Lepas tu, what's your email? Email ni masukkan email MOE. Okay, lebih mudah guna MOE. Nak guna Gmail pun boleh juga. Lepas tu, create your account. Lepas tu, dia akan keluar macam ni. Kita pilih select image untuk nak memastikan kita manusia bukan robot. Okay.
Pilih image, lepas tu dia akan keluar macam ni. Welcome to Scratch. Nama kita. Okay, lepas tu get started. Bila sampai kat sini dah berjaya dah lah. Boleh senyum dah lah. Okay, lepas tu get started. Pergi dekat sini. Ambil create. Kita akan mulakan projek pertama kita. Okay, ambil create. Kebaikan Scratch Online ni, bila kita buat saja projek Scratch, dia akan simpan dalam akaun kita. Jadi kita boleh rujuk lah bila-bila pun, tahun depan pun boleh tengok balik. Okay, ambil dekat create, lepas create, alamak mana dia? Dia akan keluar macam ni. Create, dia akan keluar screen macam ni. Yang ni lah yang saya kata tadi, dia ada block dia. Block ni yang tepi sekali ni block. Okay. Macam dekat sini block kita ada motion. Motion warna biru. Klik biru tu dia akan keluar lah arahan-arahan yang berkaitan. Kita pilih arahan yang mana. Lepas tu kita akan katakan yang ni kan, move ni kan. Kita klik arahan ni. Tarik dia ke script area. Tarik ke sini. Okay, yang ni lah, kucing ni lah yang dipanggil peperi tadi tu kat buku teks tu. P-E-P-E-R-Y. P-E-P-E-R-I, sorry. Okay. Dekat sini kita panggil sprite. S-P-R-I-T-E, sprite. Kita boleh ubah gambar lain sebenarnya. Tapi tak payah ubah lah, guna yang tu lah. Senang sikit. Okay, ni cara nak buat dia. Klik yang block dia dulu. Ikut color. Lepas tu pilih yang kedua arahan dia. Tarik arahan ke sini, ke script area. Drag and drop code here. Okay, lepas tu dah siap. Dah lengkap, klik dekat ni bendera warna hijau untuk kita laksanakan, untuk kita run. Kita akan tengok output dekat sini. Okay, output di sini. Boleh? Boleh tak? Faris boleh tak? Boleh. Boleh. Faris ke jawab tu? Wafi. Wafi, okay. Okay, kita cuba Saya tunjuk sikit je yang tadi tu. Kita soal apa Okay, muka surat 95 yang first tu. Mula-mula dia guna event. Okay, tengok dekat awak boleh rujuk buku teks. Muka surat 95, tengok saya buat. Event warna kuning. Kan warna koko, kuning Lepas tu dia guna apa? Block dia apa? When flag click. When flag click. Bila bendera di klik. Bila kamu tekan saja bendera ni lepas ni, apa yang akan dia buat? Okay, apa yang akan dia buat? Arahan dia yang kedua adalah block apa? Bagi tahu saya, blok apa yang kedua? Sensing. Sensing, warna biru. Ikut color, senang je. Apa dia kata? Ask and wait. Ask and wait. Yang ni kan? Tarik ke sini. Tulislah kat dalam ni. Kat dalam ni boleh ubah. Masukkan apa? Mata saya masukkan apa? Labu mata saya. Masukkan panjang sisi kot noh. Panjang sisi segi 4. Awak ikutlah dalam tu teks tu. Macam tu. Lepas tu yang ketiga apa? Look kan? Looks. Ya, looks. Klik looks dulu warna purple. Say. Ada tak say? Yang ni kan? Okay. Say apa? Yes. Okay. Klik say. Lepas tu dalam say ni ada warna hijau. Kan? Ada warna hijau dekat operator. Ambil operator. Okay, klik yang tu. Klik yang darab ni. Klik yang ni, bawa masuk dalam ni. Ni, masuk dalam ni. Nampak ni? Nampak. Bila kita bawa ke dia, dia jadi macam terang sikit tu. Lagu tu. Okay. Lepas tu. Oh, silap. Bukan yang ni lah. Bukan yang ni. Silap. Pindah balik ke sini. Patutnya dia kena. Mana lupa dah. Join. Okay. Join yang ni. Bawa yang ni. Okay. Join. Dekat sini. Luas ialah. Okay. Macam tu. Lepas tu dekat sini barulah ambil yang darab tadi. Dekat sini. Yang ni kan darab. Kelabu mata saya. Okay, macam tu.
Bukanlah. Bukanlah. Ambil yang mana tu, lupa dah nanti sat. Itulah, tak cuba buat dulu tadi. Tinggal setahun dah, lupa. Yang ni asalnya yang ni. Betul lah kan? Join. Lepas tu sensing answer. Sana darab masuk sini. Lepas tu macam betul. Yang ni luas. Luas ialah lepas tu yang ni answer. Answer warna biru. Sensing kan, dalam sensing ni. Answer ni tarik ke sini. Ni. Yang ni, alamak lupa lah. Luas ialah, kita try tengok. Run. Bila saya run dia keluar macam tu. Masukkan panjang segi 4. 5. Saya masukkan 5. Lepas tu klik kat sini. Betul. Nampak tak tadi? Luas ialah tu 42 second. Kalau kita nak bagi lama sikit, kita buatlah 10 second lah. Kita run lagi sekali Run. Masukkan panjang sisi segi 4. Nak masuk berapa? Farah nak masuk berapa? 6. 6. 6, right? Luas ialah 36. Betul lah kan? 6 kali 6, 36. Betul kan? Betul. Betul. Nanti awak cuba buat sendiri yang ni. Lepas tu kalau dah siap, buat yang itulah latihan aktiviti lanjutan 4.1. Yang mudah-mudah aja. Cuba buat 2 ni. Kalau rajin, lepas ni boleh cuba ni. Boleh cuba dia punya tutorial. Kliklah game mana-mana pun. Lepas tu dia tunjuk macam mana nak buat.